Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada malam yang santai ni, pada malam yang indah ni. InsyaAllah kita akan bersama-sama dalam satu majlis ataupun kita sebut bual bicara ilmu. Dan saya tahu sidang penonton mungkin pada waktu dan pada jam ini mungkin ada yang baru saja selesai solat isyak berjemaah ataupun yang baru saja selesai makan malamnya. Jadi bolehlah pakat-pakat sama-sama kita panggil ahli keluarga untuk sama-sama kita menyertai satu perbualan yang insya-Allah akan memberi manfaat yang banyak. Jadi untuk maklumat kepada sidang hadirin, pada malam ini merupakan satu program Hibah lil Waqaf siri yang kedua. Kita dah masuk siri yang kedua yang dibawakan oleh Waqaf An-Nur, juga bersiaran melalui Facebook Waqaf An-Nur, yang mana kita akan menceritakan lebih kepada dalam bab pengurusan harta. Dan begitu juga untuk sidang penonton makluman, bersama dengan saya pada malam ini tidak lain tidak bukanlah iaitu Puan Nur Ashikin binti Ishaq, perunding profesional mawarid Kausar Wealth Management. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya rasa kita bertemu saya rasa setahun yang lepas lah. Betul Ustaz. Anak saya dah setahun. Setahun dah? Ya, anak saya dah setahun. Program saya rasa di Syarikat Maju. Syarikat Maju, ya, betul. Alhamdulillah. Jadi pada malam ni kita dipertemukan semula, dan untuk kita membincangkan pada malam ini dalam bual bicara Hibah lil Waqaf, tapi lebih khusus pada malam ni pun kita akan bicarakan tentang tajuk hibah sebelum hibah. Hibah sebelum hibah. Jadi kalau kita tengok pun hibah sebelum hibah, tajuknya pun menyebutkan tentang hibah. Jadi lebih sukalah untuk saya mohon kepada Puan untuk sama-sama kongsikan kepada sidang penonton untuk kita lebih memahami lebih dalam tentang apakah itu hibah. Silakan Puan. Baik Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Waqaf An-Nur. Sekali lagi hari ini insya-Allah dalam siri bersiri ni kami akan kongsikan bersama-sama tentang khusus kepada perancangan harta menggunakan kaedah hibah lah. Yeah. So topik kita pada malam ini adalah hibah sebelum hibah. Jadi sebelum kita nak tahu hibah sebelum hibah tu, kita kena kenal dulu dengan hibah tu apa. Okay, jadi kalau kita tengok kepada definisi hibah ini bermaksud pemberian atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jadi kalau kita tengok di sini, dalil pensyariatan hibah ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 177, di mana dinyatakan bahawa kita memberikan hadiah kepada kaum kerabat, anak yatim, orang yang sedang terlantar dan juga dalam perjalanan sebagai tanda untuk kita berkasih sayang. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari juga ada disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tahabu, beri hadiahlah kamu kepada kaum kerabat kamu untuk kita saling berkasih sayang. So itulah sebenarnya kita nak tengok apa itu sebenarnya hibah. So itu adalah sedikit permulaan, orang katakan kita nak tahu apa sebenarnya hibah itu Ustaz. Jadi kalau seperti mana yang disebut oleh dikongsikan oleh Puan Nur Ashikin, hibah tu satu pemberian secara sukarela. Betul. Kepada siapa tu? Okey, kalau kita tengok kat sini kepada orang-orang yang kita sayangkan, kepada kaum keluarga kita, kepada kawan-kawan kita. Pada kawan pun boleh? Boleh, kalau tidak macam, ada masalah. Kalau macam saya dengan sukarelanya contohlah, saya nak hadiahkan harta saya kepada Puan Nur Ashikin, boleh? Boleh. Saya sudi menerima Ustaz. Boleh kita buat dokumen hibah terus kalau macam tu. Begitu. Jadi pemberian secara sukarela. Jadi saya pun sebelum ni ada dengarlah tentang hibah dan melihat berlakunya ataupun kes-kes yang kita tengok cerita tentang hibah ni bila berlaku selepas kematian. Dan ada juga yang katakan hibah ni saya telah hibahkan kepada anak saya, yang ni telah hibahkan kepada ni. Jadi mereka pun sendiri tak jelas apakah yang membuatkan hibah itu sah, ataupun yang kita katakan macam mana hibah tu boleh dikatakan sah untuk dilaksanakan. Silakan. Okey, jadi kalau kita tengok di sini bagaimana yang dikatakan sesuatu hibah itu sah, pertama sekali kita kena tahu apabila kita berbicara tentang hibah ini berada di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. So maksudnya badan berautoriti yang akan mengesahkan sesuatu hibah itu sah adalah mahkamah syariah. So jadi bagaimana
pihak mahkamah syariah nak mengesahkan bahawa hibah itu sah. So jadi perlulah cukup rukun dia. Okey, ada berapa rukun hibah? Ada 4 rukun hibah. Ni rukun. kalau orang lelaki dia ingat sebab apa sama dengan rukun nikah kan? Rukun nikah pada 4, so rukun hibah pun ada 4. So kita lihat sedikit Ustaz apa itu rukun hibah. So rukun hibah ini yang pertama ada pemberi hibah, yang kedua ada penerima hibah, yang ketiga ada harta yang ingin dihibahkan, dan yang keempat ada ijab kabul. Okey, so ada 4 ni dan perlu disertai dengan satu syarat iaitu syarat al-qabdu. Okey, so jadi bagaimana kita nak memahamkan? Saya bagi contoh mudah kan Ustaz? Ustaz beli rumah kan? Ustaz beli rumah tu pada isteri tercinta, betul tak? Kan? Jadi bila dah habis SMP, dah pindah masuk rumah baru kan? So Ustaz cakap yang rumah ni abang hibahkan kepada ayang. Kan ayang duduklah dalam rumah ni sepanjang abang keluar bekerja, sepanjang nak jaga anak-anak ni, so duduklah dalam rumah ni. So itu adalah syarat al-qabdunya. So maksud kat situ, walaupun kita nampak belum lagi ada dokumen hibah di situ, tapi al-qabdunya telah terlaksana. Ada penyerahan hak miliknya di situ. Seorang suami beri kepada isteri tercinta rumah itu. Penyerahan itu secara lisan ataupun secara bertulis? Al-qabdu tu dia secara lisan. Contoh bagi kunci rumah kan, ataupun duduk dalam rumah tu juga nampak dia punya al-qabdu dia tu. Kalau macam kita bagi kereta, contoh kita bagi kereta kepada adik kita, abang hadiahkan kereta ini kepada kamu, dah kuncinya. So itu juga dalam berbentuk al-qabdu. So perlu ada al-qabdu tersebut ditambah dengan 4 syarat, 4 rukun tadi, so tambah dengan satu syarat al-qabdu. So itulah menentukan bahawa hibah itu sah. Baik. Okey, jadi sedang penonton, kita tadi seperti mana yang telah diterangkan oleh Puan Rashikin. Pertama sekali kita cerita ataupun kita berkongsikan tentang maksud hibah itu sendiri, pemberian sukarela, hadiah. Saya nak bagi pada siapa-siapalah pun boleh atas kehendak kita. Dan yang telah dibincangkan, yang telah juga disebutkan di antara syarat hibah adalah pemberi hibah, orang beri mesti ada yang terima. Betul kan? Jadi kena ada dua dah. Pemberi dan penerima, kemudian bila nak beri terima mesti ada dia punya hartanya. Itu yang ketiga. Dan keempat, ijab dan qabul, ataupun juga yang ditambah dengan al-qabdu. Jadi sekarang kita dah jelas hibah dan syarat-syaratnya, tapi saya juga pernah dengar tentang hibah takaful. Ada disebut hibah harta. Saya pun tak jelas tentangnya. Jadi saya mungkin sedang penonton pun bertanya-tanya, ataupun mungkin juga pernah dengar tentang hibah takaful dan hibah harta. Dan saya harap sedang penonton yang ada sekarang boleh juga bagi perhatian kepada apa juga yang kita bicarakan pada malam ini, kerana bagi mereka-mereka yang bertuah pada malam ini, kita ada soalan kuis. Kita ada soalan kuis insya-Allah. Jadi kena dengar betul-betul, yang boleh hadam, boleh catat. Sebab apa kita akan bagi soalan, mungkin 2 soalan bukan? Kita akan bagi 2 soalan. Jadi perempuan yang sedang bersiaran melalui page Wakaf An-Nur boleh menjawab dekat bawah tu dengan soalan yang kita keutarakan, dan akan ada hadiah yang menanti bagi mereka-mereka yang menjawab dengan betul. Jadi untuk selanjutnya, soalan yang ketiga lah, yang seperti mana disebut, saya pernah dengar tentang hibah takaful. Hibah harta tu biasa. Jadi saya nak tahu, sedang penonton juga nak tahu apakah perbezaannya. Dan begitu juga kalau kita nak tahu hibah takaful apa, hibah harta itu apa, dalam masa yang sama kita nak tahu apakah harta yang boleh dihibahkan. Tu soalannya. Silakan. Okey, baik Ustaz. So kalau kita tengoklah di sini kan, kalau kita tengok dekat sini, tadi saya jawab dulu tentang hibah takaful. Tadi saya bagi tahu Ustaz 4 rukun hibah tadi kan. Ada pemberi, ada penerima, ada harta yang ingin dihibahkan, dan ada ijab kabul. Tetapi apabila kita berbicara tentang hibah takaful, perasan tak dekat sini? Hartanya belum wujud. Kan? Hartanya belum wujud. Sebab harta itu hanya akan wujud selepas kematian atau selepas berlaku TPD kepada pemilik polisi tadi. Dan yang kedua, hibah takaful ini tidak ada ijab kabulnya. Kan kadang-kadang dapat surprise saja, suami meninggal, tiba-tiba isteri terima cek 500,000 ataupun 1 million. Okey, kenapa hibah takaful ini dibenarkan begitu tidak memenuhi rukun-rukun hibah tadi adalah kerana dalam Akta Perbankan Kewangan Islam tahun 2013 telah menyatakan bahawa hibah takaful cukuplah sekadar dia memiliki polisi dan meletakkan penerima hibah. Sebab apa? Itu adalah berkaitan dengan kemaslahatan rumah. Sebab apa? Bila ada polisi takaful itu, bermaknanya ianya boleh membantu waris kan, untuk dia nak selesaikan hutang si mati, nak membesarkan anak-anak si mati tadi. Jadi dekat situ dia sedikit berbeza
dia punya rukunnya berbanding dengan hibah harta. Apabila kita sebut tentang hibah harta, perlu cukup rukun yang 4 saya sebutkan tadi. Maksudnya hibah takaful tu boleh terus dilaksanakan tanpa memenuhi syarat yang 4 tadi. Betul. Apabila dia mencarum ya dengan polisi takaful itu, setiap bulan caruman penuh sampailah berlaku kematian, so maka baru harta itu muncul kan, baru harta itu ada dan diserahkan kepada waris. So tidak ada ijab kabul kat situ. So ada sedikit perbezaan lah, tetapi dibenarkan sebab dah tertulis dalam akta. So itulah sedikit perbezaannya. Okey, dan kat sini tadi Ustaz tanya kepada saya tentang apakah harta-harta yang hibah harta tu bagaimana kan. So hibah harta ni adalah hibah harta-harta yang pertama, harta itu adalah harta yang dimiliki oleh pemilik sendiri, yang diperoleh secara halal. Maksudnya Ustaz beli rumah. Ustaz beli rumah, Ustaz dapat duit tu sebab keluar bekerja kan. Kerja dengan One-Corp ni kan, dapat gaji bulan-bulan, simpan-simpan, dapatlah deposit beli rumah. So maksudnya rezeki itu diperoleh secara halal. Okey, yang kedua, harta itu ada nilai di sisi agama. Apa harta-harta yang ada nilai di sisi agama? Rumah kita ada nilai kan? Dari hari ke hari makin meningkat. Kalau kita beli barang kemas Ustaz, ada nilai kan di sisi agama? So itu juga adalah harta yang boleh dihibahkan. Dan yang ketiga, harta ini boleh dipindah milik. Maksud dipindah milik kat sini, kalau rumah Ustaz hadiahkan kepada isteri, boleh dipindah milik ni. Kan, tapi kalau Ustaz kata saya hibahkan angin ni angin yang ada magic ni, kalau bagi kepada ni kalau saya hadiahkan kepada isteri ni kan, isteri makin bertambah sayang kepada saya kan. Jadi tak boleh lah sebab kita tak nampak kan. Okey, dan kemudian harta itu adalah hak milik kita. So maksudnya hari ni kita beli rumah, beli kereta, itu kan hak milik kita. Jadi harta itu boleh dihibahkan. So saya suka bagi contoh apa harta-harta yang kita boleh hibahkan. Contoh macam saya sebutkan tadi, rumah, tanah, kenderaan, barang kemas. Kalau ada barang-barang berharga lain. Contoh hari ni kan Ustaz orang suka kumpul jam tangan yang mahal-mahal, kamera kan, kita punya studio hari ni pun ada kan, harta ni ada nilainya. So kalau nak hibahkan, ianya boleh dihibahkan. Dan ada juga Ustaz, ada harta yang kita rasa macam harta tu hak milik kita, tetapi harta itu tidak boleh dihibahkan. Apa dia tu? So kalau kita tengok kat sini, ada harta yang kita rasa macam ini kita punya ni, tapi tak boleh hibah. Contohnya adalah seperti akaun KWSP kita. Kenapa ianya tak boleh dihibahkan? Sebab kalau kita tengok kepada dalam akaun KWSP, ada sebahagian itu adalah portion majikan. So jadi ianya tidak boleh dihibahkan. Yang boleh dihibahkan kalau akaun KWSP, yang portion kita invest dalam unit trust, yang itu boleh hibah. Tetapi kalau kita terasa pelaburan kan, yang kita buat pelaburan dalam unit trust saham amanah tu, yang itu boleh hibah lah. Tetapi kalau kita memang daripada KWSP kita rasa nak hibah kepada anak kita sepenuhnya, itu tidak boleh sebab ada portion majikan. Kerana pemilikan bukan pemilikan sepenuhnya. Bukan pemilikan sepenuhnya kita punya. Ada sumbangan daripada majikan. Dan ada juga yang kita rasa macam boleh ni nak hibah ni, tapi tak boleh. Contoh macam pencen. Kalau orang-orang kerja kerajaan kan, nanti dia tahu nanti bila berlaku kematian, ada pencen sekian terima. Sebenarnya pencen tidak boleh dihibahkan. Gratuiti pun tak boleh dihibahkan, kerana itu sumbangan kerajaan daripada sepanjang tempoh kita bekerja. Walaupun kita rasa memang confirm lah kan, kalau orang kerja kerajaan ada pencen, nanti confirm dapat duit pencen, tetapi dia tak boleh hibah. Sebab apa? Sebab itu adalah sumbangan daripada kerajaan. So itu adalah antara harta-harta yang kita rasa macam kita punya tetapi tak boleh dihibahkan. Okey, baik. Jadi sebelum satu penerangan yang begitu jelas, tapi sebelum kita nak lanjutkan dengan soalan yang seterusnya, saya nak tanya juga kepada sedang penonton ni, sebab kita daripada awal tadi dengan tajuk kita hibah, definisi hibah, apakah syarat hibah tu macam nak dikatakan sah. Sekarang ni sedang penonton, saya juga nak kongsikan hibah ni pada peringkat mula saya lah secara individu. Bila saya dengar hibah, dia rasa macam hibah. Dia rasa macam biasa saja. Tapi sebenarnya bila kita tahu rupa-rupanya pada saat ketika ini, seperti mana yang telah di statistik menunjukkan hampir 70 bilion kalau tak silap saya. Betul. Harta yang tidak dituntut, pusaka beku. Itu kenapa berlaku? Kerana tidak ada pengurusan harta sebelum berlaku kematian. Jadi nak katakan bila berlaku kematian, dia timbul bercelaru lah. Saya dalam kes melalui keluarga-keluarga yang besar ataupun dalam kenalan-kenalan yang hampir pun masih berlaku yang perkara yang sama. Sebab apa? Mereka memandang enteng ataupun tidak mengambil peduli ataupun tidak mengambil tindakan terhadap maklumat hibah yang telah
mereka dapat. Jadi saya nak serulah kepada sidang penonton juga diri saya sendiri untuk kita betul-betul cakna tentang apakah peranan hibah supaya dapat mendatangkan satu manfaat kepada keluarga kita selepas ketiadaan kita, lepas kita meninggal dunia. Jadi sebab apa saya nak kongsikanlah, seperti mana disebutkan dalam agama kita, harta ni dia macam ibarat seperti mana pedang. Dua-dua belah dia tajam. Boleh saja kita katuk ataupun kita boleh musuh, boleh juga kita terluka dengan tajamnya pedang tersebut. Jadi nak katakan dengan harta boleh saja bawa kita tuju ke syurga Allah dalam keadaan tempat yang begitu baik dan istimewa, tapi dengan harta tu juga boleh tarik kaki kita, boleh menggelincirkan kita. Ada imbuhan menggelincirkan. Menggelincirkan kita ke dalam neraka Allah SWT, wa na'udzubillah min zalik. Jadi untuk terus kita punya lanjutan tentang hibah, nak pengurusan harta ni sebelum kita meninggal dunia, kita nak tahu hibah ni dia ada hibah sahaja ke, ada jenis-jenis ke, ataupun ada konsep bentuk hibah yang berbeza. Saya pun nak tahu, sidang penonton pun nak tahu. Silakan Puan. Okey, baik. Kalau kita tengok dalam konsep hibah ini, sebenarnya hibah ni terbahagi kepada dua lah. Okey, kita bagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah hibah mutlak dan yang kedua adalah hibah bersyarat. Dan hibah bersyarat ini juga ada pecahannya sendiri. Tapi saya kongsi dulu dengan para penonton pada malam ini, apa itu hibah mutlak. Hibah mutlak ini adalah hibah yang kita berikan kepada penerima hibah dan ianya tidak boleh ditarik balik. Bermaksud di sini penerima hibah menerima secara mutlak dan dia bebas bertransaksi ke atas harta hibah tadi. Contoh mudah saya bagi Puan ni, lepas tu Puan boleh bebas menggunakan harta tersebut. Betul, Ustaz tak ada hak dah ke atas harta tadi. Tarik balik? Tak boleh. Tak boleh sebab juga? Dah hibah mutlak kan? Tak boleh tu Ustaz. Itu namanya hibah mutlak. Itu namanya hibah mutlak. Okey, kat sini saya bagi contoh. Hari ini kalau kita tengok, ada banyak ibu ayah yang berusia 60 tahun ke atas. Mereka ni pada usia begini, harta dah tak ada hutang. Jadi dia kata tak apalah, buat apa nak susah-susah urus pusaka nanti. Kita tukar nama terus kepada nama anak. Kan? Tukar terus nama kepada nama anak. Anak pun seronok lah kan? Dapat rumah, dapat tanah. Jadi dia rasa macam mak ayah dah bagi. Tetapi mungkin pada satu masa, contohlah kita ambil zaman COVID ni kan, anak buat bisnes, tiba-tiba cash flow ada masalah. So dia kata, jual lah tanah ni, jual lah rumah ni. Jadi dekat situ, dia boleh jual. Sebab apa? Tanah dan rumah tadi milik dia. Mak bapak dia tak boleh ambil balik? Mak bapak dia tak boleh ambil balik. Dah tak ada nama. Dah tukar nama. Kalau dah tukar nama. Dah tukar nama kan. Sudah hibah mutlak kepada anak tu tadi. Saya nak tanya, kalau belum tukar nama macam mana? Itulah dia. Dah tukar nama. Memang dah jadi mutlak. Dah jadi mutlak. So inilah banyak ustaz kes-kes yang berlaku macam ni. Jadi kerana itulah kenapa kita kalau nak buat hibah ni, kita galakkan untuk gunakan kaedah hibah bersyarat. Hibah bersyarat yang nombor 2 lah. Hibah bersyarat yang nombor 2. So macam hibah mutlak tadi kita nampak ada kesan dia lah, tetapi ada sesetengah kes memerlukan kepada hibah mutlak. Tapi kes by kes. Tapi macam kes yang saya cerita ni, kebanyakan yang berlaku adalah dia jadi, kalau hibah mutlak ni dia dah pemilik harta tu dah tak ada hak lagi. Kan? So itulah yang jadi masalah. Okey, dan sekarang kita boleh kongsikan pula dengan hibah bersyarat. Okey, so kalau hibah bersyarat ni ada 2. Okey, yang pertama adalah hibah bersyarat umrah dan yang kedua adalah hibah bersyarat rukbah. Okey, kalau kita tengoklah kepada hibah bersyarat umrah ini adalah hibah bersyarat sepanjang umur. Sepanjang umur siapa? Sepanjang umur pemberi hibah. Contoh pemberi hibah. Contoh, saya hibahkan rumah ni kepada ustaz sepanjang umur saya. Okey, dia ada 2. Contoh sepanjang umur ustaz. Lepas tu bila ditakdirkan berlaku kematian kepada ustaz dulu sebelum saya. Jadi hibah tu berpatah balik kepada saya. Oh, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hibahkan kepada ustaz. Lepas tu ditakdirkan saya yang meninggal dulu. Tapi rumah tu tak jadi hak milik ustaz. Dia jadi hak waris faraid saya. Oh, okey, begitu. Itu hibah umrah. Itu adalah hibah bersyarat umrah. Hibah sepanjang umur nama dia kan. Itulah umrah. Umur umrah. Itu adalah yang dalam hibah bersyarat kategori pertama. Yang kedua ada hibah bersyarat rukbah. Hibah bersyarat rukbah ini adalah antara hibah bersyarat yang kita sangat menggalakkan untuk umat Islam di luar sana gunakan kaedah hibah bersyarat ini untuk kita membuat perancangan harta. Kenapa? Ianya boleh ditarik balik. Contohlah, saya hibahkan rumah ini kepada ustaz.
Okey, lepas tu ditakdirkan ustaz meninggal dulu sebelum saya. Jadi waris faraid ustaz tak dapat rumah tu. Sebab ustaz meninggal dulu kan. Jadi rumah tu dapat balik kepada saya dan saya bebas nak rancang balik rumah tadi nak bagi kepada siapa. Kalau saya mencelah, maksudnya kalau yang hibah bersyarat tadi tu, yang rukbah, Mhm. kalau puan bagi kepada saya, maksudnya beri tu maksudnya dah tukar nama ke belum? Belum. Belum. Dia hanya akan tukar nama selepas kematian pemilik harta ataupun pemberi hibah tadi. Berkuat kuasa selepas pemberi. Betul, selepas pemberi itu meninggal. Tetapi jika ditakdirkan penerima meninggal dulu, maka hibah tadi berpatah balik kepada pemberi hibah. Sebab itulah kenapa hari ini kami sangat menggalakkan umat Islam di luar sana kalau nak merancang harta, kita boleh menggunakan kaedah hibah bersyarat rukbah ini. Dan ada satu kelebihan Ustaz, bagi ibu ayah yang membuat ataupun menyediakan dokumen hibah bersyarat rukbah ini kepada anak-anak mereka. Hari ni Ustaz, kita kan anak-anak kita kan kecil lagi kan. Kita macam takutlah kalau berlaku kematian, anak-anak kita ni nak duduk mana Jadi kita pun tak apalah, kita hibahlah rumah ni kepada anak-anak kita. Tapi alhamdulillah Allah panjangkan usia kita. Kan? Bila Allah panjangkan usia kita tu, kita nampak anak kita ni bila dah kahwin, kita harapkan dia kahwin dapat menantu. Kita dapat menantu, rupanya dapat anak hantu. Jadi kita tengok, alamak lain macam anak kita ni, menantu kita ni kan. Jadi kita rasa nak tarik balik. Kita boleh tarik balik hibah tadi tanpa perlukan kebenaran anak tadi. Tanpa persetujuan. Tanpa persetujuan mereka. So itu adalah kelebihan dalam hibah bersyarat rukbah. Inilah hibah yang menjadi pilihan ibu ayah di luar sana. Sebab apa, kita pun tak tahu kan, kita beri tu memang atas niat kasih sayang. Tetapi pada satu masa kita pun tak tahu, kadang-kadang anak-anak ni dia ada perangai-perangai dia tersendiri kan. So itu adalah antara contoh-contoh yang kita boleh tengok. Nak merancang harta, kita boleh gunakan kaedah hibah bersyarat rukbah ini. Kalau rukbah itu kelebihannya, kalau umrah ada kelebihannya ke? Kalau umrah tadi maksudnya kalau masih lagi ada hak ke atas pemilik harta tadilah. Sebab dia tak jadi faraid penerima kan. Pemberi tu akan ada hak selagi mana ada hayat dia. Walaupun penerima meninggal, dia akan patah balik betul, kepada... dia akan berpatah balik. Walaupun, lepas tu kalau pemberi pun meninggal, dia tak jadi hak penerima. Waris faraidnya masih berhak untuk dapat pusaka tadi. Waris kepada pemberi tadi. Jadi saya pun kalau kita lihat di laman Facebook kita juga ada soalan tentang apakah hibah bersyarat. Dan saya harap dengan penjelasan yang baru saja dijelaskan oleh Puan Rashikin tadi dapat memberi satu gambaran yang jelas tentang hibah bersyarat. Dan seperti mana Puan Rashikin sebut, hibah bersyarat rukbah itu sebenarnya lebih sesuai dan lebih kepada mesra. Kalau boleh kita nak katakan seperti mana ibu bapa, macam dia tengoklah, kalaulah bukan menantu, kalau dia tengok anak dia lah, mula-mula dia sayang anak dia, tapi anak dia dah lama buat hal, dia tarik balik tanpa persetujuan, boleh, tidak ada masalah. Itu adalah hibah bersyarat rukbah. Sebab apa Ustaz, kita tengok kat sini sebenarnya ibu ayah mereka ini buat perancangan kerana sayangkan anak-anak. Dan kita juga sangat menggalakkan apabila ibu ayah ini membuat perancangan kepada anak-anak, itulah masa untuk mereka berkasih sayang. Kita galakkan mereka, hargailah kasih sayang ibu ayah tadi. Sebab Ustaz, dalam 1000 orang yang kita jumpa, hanya 2 orang sahaja yang ambil tindakan untuk merancang. Jadi bila ibu ayah itu ambil tindakan untuk merancang, maksudnya dia memang sangat menzahirkan kasih sayang itu. Jadi kita nak minta anak-anak ni, tolonglah hargailah ibu ayah tadi. Bila dah diberikan harta kan, sebab orang lain puas kita cakap dengan ibu ayah ni, suruh buat perancangan, suruh tak buat. Tapi mak ayah dia buat. So ambillah peluang ini, itulah masa berkasih sayang. Tetapi apabila ada perkara-perkara yang berlaku, jadi ibu ayah tadi diberi kuasa untuk kita tarik balik hibah tadi dan boleh rancang semula untuk mungkin beri kepada anak yang lain kan. Okey, jadi satu penjelasan jelas. Tapi sebelum kita lanjutkan, kepada sang penonton yang setia mendengar, yang mengikuti daripada awal sehingga pada saat ini, saya sukalah, sekarang kita nak bagi tahu kan, kita ada hadiah untuk bagi mereka-mereka yang dapat menjawab soalan kuis yang kita akan utarakan. Jadi kita akan utarakan yang pertama dulu lah, soalan yang pertama. Soalan pertama pun silakan kalau ada soalan yang boleh kita bagi kepada sidang penonton. Okey, baik.
untuk soalan pada malam ni bertuahlah pendengar-pendengar kita kan, sebab ada bukan sahaja dapat ilmu tetapi juga dapat hadiah daripada pihak One-Cop kan. Baik, tadi kita dah pergi kepada beberapa kategori hibah, apa hibah yang ada, apa rukun dan syarat hibah. Jadi soalan yang pertama malam ini adalah di dalam hibah bersyarat itu terdapat 2 jenis hibah bersyarat. Nyatakan 2 jenis hibah bersyarat itu. Boleh jawab di ruang komen, nanti urus setia One-Cop akan ambil pemenang dan umumkan siapa pemenangnya pada malam ini. Itu adalah soalan pertama, Ustaz. Baik. Apakah jenis hibah bersyarat? Ya, 2 jenis hibah yang bersyarat. yang telah disampaikan ataupun diterangkan oleh Puan Rashikin. Jadi sidang penonton boleh jawab di ruang komen dan nanti kita akan pilihlah pemenangnya dengan jawapan yang betul, insya-Allah. Tapi saya rasalah sidang penonton ni masih tertanya-tanya. Saya yakin masih tertanya-tanya. Dia kata, ni duk kita hibah-hibah, kata tak payahlah hibah. Dia kata tak payahlah hibah. Sebab apa tak payah hibah? Kan ada faraid, kan ada wasiat, dia kata. Kan ada pengurusan harta pusaka nanti bila kita, kan ada badan-badan yang menguruskan. Seolah-olah mereka tu bertanyakan ataukah mereka seolah macam tahu. Tapi sebenarnya ada perkara yang penting yang mereka mungkin belum tahu. Jadi itu yang kita nak bagi tahu. Apakah sebenarnya instrumen lain selain daripada hibah yang boleh bantu kita dalam bab pengurusan harta selepas meninggal dunia. Silakan Puan. Okey, baik Ustaz. Sebenarnya kita ini semasa hidup, maksudnya harta apa sahaja yang kita miliki, kita bebas untuk membuat perancangan. Jadi dalam instrumen merancang harta semasa hidup ini, kita sebut harta, Ustaz, sebab pusaka tu bila dah meninggal. So harta tu adalah semasa kita hidup. So bagaimana instrumen-instrumen yang ada? Yang pertama adalah hibah. So hibah ini kita bebas untuk memberikan kepada sesiapa sahaja, sama ada kepada individu ataupun kepada organisasi. Kita juga bebas nak memberi hibah ini, nak bagi banyak mana. Nak bagi semua, nak bagi 1/2, 1/3, tidak ada limit. Dan yang ketiga, menggunakan kaedah hibah juga, kita boleh bagi kepada sama ada orang Islam ataupun kepada non-Muslim. Hari ini kita tengok kawan-kawan kita ramai yang mu'alaf kan. Dia nak bagi juga kepada keluarga yang asalnya daripada agama asal. So dia boleh menggunakan kaedah hibah. Walaupun Muslim, hibah? Boleh. Sebab hibah ni boleh. Tak ada masalah kan. Kalau kita tengok pusaka terputus faraid dia kan. Okey. So jadi kalau kita tengok kat sini, boleh atau tidak hibah kepada non-Muslim? Jawapannya boleh. Tidak ada masalah sebab dah disebutkan. Okey. Kemudian instrumen yang kedua adalah menggunakan wasiat. Okey, wasiat di sini bukanlah wasiat kepada waris, kerana dalam Islam tidak ada wasiat pembahagian harta kepada waris. Yang ada adalah wasiat 1/3 kepada bukan waris dengan tujuan untuk menyambung amal jariah kita selepas kematian. So kat sini kita lihatkan kita ni orang Islam, apabila berlaku kematian terputus Ustaz segala amalan kita kecuali 3 perkara, iaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat, kedua sedekah dan amal jariah, dan yang ketiga doa daripada anak yang soleh. So kat situ kita tengok tidak semua orang direzekikan zuriat, betul Ustaz Yang ada zuriat pun kita tak pasti kan. Doakan ke tidak. So kat sinilah kita tengok gunakan kaedah wasiat 1/3 untuk sambung amal jariah kita walaupun selepas ketiadaan kita. Itu adalah instrumen yang kedua. Instrumen yang ketiga adalah menggunakan kaedah harta sepencarian. So harta sepencarian ini kita tengok ada limit dia. Limit apa? Pertama, limit kepada siapa yang boleh menuntut. Yang boleh menuntut cuma pasangan. Maksudnya suami atau isteri lah, dan majoriti yang dibenarkan adalah isteri. Dan berapa banyak yang diluluskan untuk harta sepencarian adalah sekitar 50% sahaja maksimum. Maksimum Dan kita kena ingat harta sepencarian ini perlu dibuktikan. Bukan dia terus-terus boleh terus tolak Ustaz. So itu resiknya, bukti ya pembayaran. betul, bukti pembayaran semua kan. So itu adalah antara instrumennya yang kita boleh tengok dalam perancangan harta. Dan seterusnya yang keempat adalah amanah. Okay. So kalau amanah ni kita tengok maksudnya harta itu kita amanahkan kepada badan-badan tertentu untuk menjalankan amanah tersebut. So itu boleh dibuat perancangan. Yang empat ni boleh dirancang. Yang kelima tak boleh dirancang. Dia kena meninggal dulu, iaitu faraid. So faraid ini dalam dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176 telah dinyatakan pembahagian-pembahagiannya. Kan kalau kita lah hari ini, kalau contohlah saya ambil diri saya kan, saya ada suami, saya ada anak lelaki, anak perempuan, saya ada ibu ayah. Jadi ditakdirkan saya meninggal, suami saya dapat 1/4.
Anak lelaki saya dapat 2 bahagian, anak perempuan saya dapat 1 bahagian, mak ayah saya dapat 1/6 setiap seorang. So itu adalah faraid. Tapi nak jadi faraid tidak boleh dirancang. Sebab nak kena meninggal dulu baru ada faraid tu kan. So itu adalah antara instrumen perancangan harta yang kita boleh, 4 tadi boleh buat semasa hidup, tapi yang satu ni meninggal dulu baru terlaksana faraid tadi. Okey, itu instrumen-instrumen ataupun di antara saluran-saluran yang kita boleh buat sebagai perancangan sebelum kita meninggal dunia. Sebab tu mungkin ada sedang penonton dia rasa tak perlulah hibah sebab dia kata ada faraid, ada boleh diuruskan. Tapi saya nak kongsikanlah secara peribadi pengalaman. Saya nak beritahu dia bukan satu proses yang mudah. Seperti mana macam telah dikongsikan pada siri yang pertama, ketika mana Puan kongsikan, dia seolah-olah macam kita berada di sebuah rumah yang ada pagar. Jadi lepas saja meninggal tu, kita nak tembusi beberapa halangan. Yang mana halangan tu memerlukan kunci. Betul, Pagarnya berkunci, lepas masuk pagar, pintu rumah berkunci. Lepas pintu rumah kunci, harta tu rupanya dalam bilik yang pertama, bilik kedua, bilik ketiga. Jadi memerlukan kunci-kunci tersebut. Dia akan menjadikan satu keadaan yang sangat kita boleh kata renyam lah. Yang situlah nanti akan timbulnya salah faham, huru-hara dan sebagainya. Ada emosi kat situ Emosi dan sebagainya. Sebab tu lebih bijak supaya kita ni menguruskan harta sebelum kita meninggal dunia. Jadi saya seperti mana tajuklah kita pada hari ini, hibah sebelum hibah. Macam saya beritahulah, saya sendiri pengalaman ada melalui proses-proses ketika mana sang isteri meratapi pemergian suami kerana tidak adanya sumber pendapatan ataupun tidak ada harta yang tinggalkan, ataupun kerana apa pun, kerana dia tak ada waris-waris yang mungkin ada anak perempuan ataupun tak ada anak dan sebagainya. Dulu masa sama juga saya terfikir, masa dapat anak perempuan pertama yang kedua, saya fikir macam mana ni kalau berlaku kematian. Saya duk fikir. Tapi bila dikurniakan pada anak yang lelaki tu, dia lega sedikit. Jadi yang kita nak tahu, apakah di antara yang dikatakan hibah sebelum hibah tu, apakah suasana yang boleh menimbulkan rasa sedih jika seseorang itu tidak menguruskan harta dengan baik? Okey, baik. Kalau kita tengoklah dalam situasi yang berlaku pada hari ini Ustaz, yang kita nampak kes-kes yang viral kan. Yang viral, yang tak viral yang kami duduk lalui setiap hari ni pun sebenarnya sangat banyak Ustaz. Kan? Sebab apa? Apabila melibatkan berlaku sahaja kematian, maka dekat situ kita tengok akibat daripada pusaka yang semasa hartanya tidak dirancang. Kan? Dia jadi perebutan dekat situ dan dia jadi fitnah harta. Dia jadi fitnah harta dan sehingga mengakibatkan putusnya silaturahim. Silaturahim siapa Ustaz? Silaturahim antara mertua dan menantu. Silaturahim antara ipar duai. Silaturahim antara adik-beradik. Adik-beradik yang besar bersama-sama pun bergaduh. Adik-beradik yang sama-sama ni pun harta mak ayah ni. Harta mak ayah nak dapat ni, tapi itu juga berlaku pergaduhan. Jadi dekat sini kalau kita tengoklah Ustaz dalam Islam kan, dalam hadis ada disebutkan bahawa sebenarnya kita ni kalau kita nak panjang umur, murah rezeki, kita jagalah silaturahim. Kan? Dan yang kedua, ada juga hadis riwayat Al-Bukhari menyebutkan bahawa tidak masuk syurga seseorang itu kalau dia memutuskan silaturahim. Maksudnya itu bukanlah tak masuk syurga. Masuk tetapi lambat kan. Tapi akibat dari putus silaturahim itu. Jadi dekat sini kita nampak sebenarnya andailah kita boleh memelihara silaturahim itu sehingga selepas kematian individu tadi, itu kan perkara yang lebih bagus. Kan? Jadi kenapa perlunya, sebab hari ini ilmu ni sangat banyak Ustaz kan. Ramai orang bercakap tentang hibah, perancangan harta. Tinggal kita ni sahaja nak bertindak ke tidak. Tapi tak terbayang kalau maksudnya ahli keluarga tu bergaduh, adik-beradik bergaduh, sedangkan ibu dan ayahnya tanah kuburnya masih masih merah lagi. Kita sedih kan sebab apa tahu? Kita ni masih hidup. Kita kan kalau buat family day, kita pergi bercuti sama-sama kan. Tetapi di saat berlaku kematian tu, tiba-tiba putus semua. Putus saudara, tak kenal kan. So kita, benda ni kalau boleh kita nak elakkan, ianya tidak berlaku di kalangan ahli keluarga kita. Dan alangkah bagusnya kalau dengan harta itu, kita dapat buat perancangan semasa hidup dan seluruh keluarga kita harmoni dengan perancangan harta yang kita tinggalkan. Itu sebenarnya lebih bagus Ustaz. Maksudnya kalau buat hibah ni bukan sekadar kita memudahkan urusan,
tapi rupanya kita ni kita menyuntikkan kesejahteraan ataupun keharmonian dalam waris-waris yang kita tinggalkan. Kalau kita buat dengan cara yang betul, memang sesuatu keluarga itu akan menjadi lebih harmoni selepas kematian pemilik harta. Itulah sebenarnya niat kita. Jadi Ustaz, saya ambil kesempatan sebab apa kat luar sana ramai orang yang bercakap bahawa rancang harta ni nak elakkan faraid. Nak buat hibah, nak elakkan faraid. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kita rancang harta, kita buat hibah ini adalah untuk kita nak pastikan keluarga kita kekal harmoni selepas kejayaan kita. Itulah sebenarnya niat kita untuk merancang harta. Tak ada gaduh-gaduh lah. Tak ada gaduh-gaduh. Itu kita nak elakkan. Betul-betul. Bila disebutkan adik-beradik pun bergaduh, saya teringatlah macam mana Nabi gambarkan. Nabi SAW menyebutkan gambaran harta tu, mazibani jai'an, 2 ekor serigala. 2 ekor serigala ni yang dalam keadaan lapar, sekali dia nampak seekor kambing gebu. Contohlah. Itu contoh kita gambaran dia begitulah. Agak-agak 2 ekor serigala ni yang meleleh-leleh, dia tengok kambing tu, kalau lepas saja kambing tu daripada kandang, apa agak jadi kambing tu? Itulah dia kan, nanti habislah. Habis kena gatal. Kena gigitnya, kena habis, tak tahulah. Gambaran tu saya rasa dengan darah yang memancut, daging yang dirobek, satu gambaran yang dahsyat. Tapi Nabi kata apa? Itu belum dahsyat. Itu belum merakus. Rakusnya 2 ekor serigala terhadap kambing tersebut belum lagi dahsyat. Lebih dahsyat lagi kerakusan manusia terhadap harta yang akan menyebabkan pergaduhan apabila berlakunya kematian dan sebelum kematian tidak dirancang hartanya dengan baik. Jadi senang penonton, sama-sama kena stay tune, jangan bergerak. Kalau nak ambil minum tu tak apa, kalau haus tu nak ambil air bolehlah. Tapi kita akan berhenti dulu, kita akan take 5 dengan kita akan siarkan video korporat mengenai Wakaf An-Nur untuk senang penonton lebih mengenali dan lebih faham peranan kita sebagai Wakaf An-Nur Corporation Berhad dalam mengembangkan inovasi wakaf yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi tunggu ya. Apabila seorang Muslim meninggal, maka amalannya terputus, kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Abu Dawud. OneCorp ni adalah sebuah syarikat berhad jaminan tanpa share. Setelah dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor sebagai nazihas untuk menguruskan semua aset-aset ataupun saham-saham yang telah diwakafkan oleh Johor Corporation. Demi memastikan manfaat wakaf dapat disalurkan kepada kumpulan sasaran, hasil dividen dan pendapatan yang diterima daripada pewakafan tersebut telah disalurkan kepada 5 aktiviti tanggungjawab korporatnya. OneCorp menguruskan rangkaian Masjid An-Nur di sekitar Johor Bahru dan Pasir Gudang. Masjid ini bukan sahaja berperanan sebagai pusat ibadah, malah ianya turut mengutamakan program-program keilmuan dan kemasyarakatan bagi memupuk semangat kesatuan di kalangan masyarakat setempat. Di samping itu, manfaat wakaf juga disalurkan untuk membantu pesakit-pesakit yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan pesakit luar dan dialisis di klinik Wakaf An-Nur dengan bayaran minima di seluruh negara. Bagi mempertingkatkan ekonomi keusahawanan, OneCorp telah memperkenalkan program Pusat Wakaf Komuniti untuk melatih golongan sasaran melalui 2 program keusahawanan perintis, iaitu latihan kemahiran jahitan dan gunting rambut. Selain latihan kemahiran, OneCorp juga turut menyediakan pembiayaan perniagaan patuh syariah melalui dana niaga kepada usahawan mikro yang ingin mengembangkan perniagaan mereka. Jalinan Ukhuwah adalah program turun padang bersama pemimpin untuk mendekati masyarakat setempat melalui aktiviti kebajikan seperti gotong royong, pemeriksaan kesihatan percuma,
penyemarahan masjid serta penyerahan sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Brigade Wakaf ditubuhkan bagi membantu masyarakat dalam operasi mencari dan menyelamat apabila berlakunya bencana. Sumbangan tanggungjawab program ini turut diberikan semasa dalam keadaan aman melalui pelbagai aktiviti kemasyarakatan yang dijalankan sepanjang tahun. Melihat kepada peningkatan jumlah jemaah haji dan umrah serta pelancongan Muslim setiap tahun, permintaan untuk perkhidmatan mutawif juga dilihat semakin meningkat. OneCop merupakan perintis bagi program pensijilan mutawif yang dilaksanakan oleh Akademi Mutawif. Selain itu, dana mutawif turut disediakan bertujuan untuk memberi kemudahan kepada bakal mutawif menjalani latihan praktikal di Tanah Suci. Saya juga ingin melihat supaya OneCop ni menjadi sebagai satu badan yang menjadi pilihan utama kepada mana-mana badan ataupun individu yang ingin mewakafkan harta mereka. Kita harapkan kita dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat keseluruhannya. Sesungguhnya, setiap wakaf menjana kebaikan. Okey, Alhamdulillah selamat bertemu kembali. Terima kasih kepada kesetiaan siaran penonton yang masih lagi tidak berganjak di hadapan kita punya siaran Facebook dari Wakaf An-Nur. Jadi seperti mana paparan yang telah kita saksikan tadi, itulah di antara peranan-peranan Wakaf An-Nur yang kita cuba ketengahkan dan kita usahakan bagaimana dengan wakaf ataupun manfaatnya telah diberikan, disalurkan melalui pendidikan, melalui kebajikan, anak yatim, juga peranan 6 buah masjid yang ditadbir urus oleh Wakaf An-Nur, juga lebih-lebih lagi dengan banyak lagi lah, dengan kita tengok ibu tunggal, pusat jahitan, program-program gunting rambut dan banyak lagi program yang telah terbukti. Lebih khusus kita ini memberi manfaat kepada masyarakat umum. Kalau puan tengok seluruh Malaysia ada klinik wakaf, dan klinik wakaf itu diselenggarakan oleh Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Jadi sebab apa kita nak keutarakan peranan Wakaf An-Nur? Kerana saya nak bagi tahulah, selain daripada hibah tersebut sebenarnya untuk diri dan pengurusan harta untuk keluarga, tapi sebenarnya kita terlupa salah satu perkara yang mana kita nak bawa balik bekalan tu. Sebab Nabi sebut, kamu tahu tak kamu harta kamu apa? Oh, harta saya begini. Bukan. Harta saya apa? Nabi pun sebut, kamu kan rasa kalau kamu makan, itulah harta kamu. Il akalta fa'afnaita. Lepas kita makan, dia akan jadi najis. Itu harta kamu nombor 1. Loh. Nombor 2, illa labista fa'ablaita. Apa saja kamu pakai. Ada kena kita pakai tudung, pakailah salah, tudung dak ke, bag LV ke, Gucci ke. Itu bila satu ketika tudungnya koyak, bagnya koyak ataupun dah lusuh dah tak pakai, itu harta kamu nombor 2. Yang sebenar. Dan yang ketiga, illa tasaddaqta fa'ambaita. Apa saja yang kamu ada, yang kamu wakafkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan ke jalan Allah, itulah jambatan, satu-satu jambatan yang akan bawa kamu satu pengakhiran yang baik, yang akan terus menuju ke syurga Allah nanti di akhirat kelak. Jadi untuk menyambung perbincangan kita, kita nak tanyalah kepada puan juga tentang hibah tu sendiri. Yang ni lah kita dah berada di penghujung ni. Saya nak tanya dulu, hibah ni, HIBAH ni, agak-agak ada ke dia terdiri daripada apakah dia punya maksud-maksud yang tersendiri ataupun tak ada maksud? Saya pun tak tahulah. Dan juga dalam masa yang sama nanti puan boleh selitkanlah soalan yang telah diajukan oleh penonton juga, yang tadilah. Kalau nak buat hibah tu, kena ada setuju waris tak? Kalau mak bapak nak buat hibah, dia kena tak minta persetujuan? Along boleh tak along? Angah boleh tak? Acik boleh tak? Yang ni. Dia minta persetujuan ataupun tak persetujuan? Silakan puan. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. So, kalau kita tengok tadi, topik kita pada malam ini adalah hibah sebelum hiba. Jadi, kenapa hari ini kita sangat menggalakkan penonton ataupun umat Islam di luar sana menggunakan kaedah hibah. So, kalau kita tengok hibah tadi, pengertiannya saya dah kongsikan pada awal sesi. So, kita nak pergi lebih detail sedikit tentang hibah ini. Yang pertama, hibah ini dibuat ketika ianya masih harta kita. So, apabila ianya harta, kita bebaslah untuk nak buat perancangan harta. Saya tanya Ustaz Ya. Ustaz, kalau Ustaz lah beli barang kemas dekat isteri, Ustaz tanya tak mak mentua, tanya tak mak Ustaz, mak boleh ke nak bagi barang kemas ni dekat isteri?
Oh, tak Ni nanyalah. ada hak faraid mak ni dalam ni, boleh ke mak nak bagi? Oh, tak, sebab ketika itu harta yang ada tu milik saya 100%. Jadi secara tak langsung saya dah jawab soalan tu kan. Okey. So kat sini kita faham bahawa hibah itu adalah harta. So semasa harta. So bila kata ada harta, kita boleh nak rancang pada sesiapa sahaja dan bila-bila masa sebab kita ni hidup lagi. Itu hak kita kan. Maksudnya kalau contoh saya ada 1 juta ringgit lah. Mm-mm. Amin. Ada 1 juta ringgit. 1 juta tu saya infakkan untuk kebajikan. Boleh tak anak-anak saya kata, abah tak adil. Saya belum kahwin. Saya pelajar tak habis lagi. Adakah mereka boleh mempersoalkan? Tak boleh sebab itu adalah Harta milik Oh, ustaz. betul. Ustaz hidup lagi kan. Hmm. So maksudnya hibah ini dibuat ketika harta. So tidak perlulah kepada persetujuan waris. Yang kedua adalah individu ataupun isolate. So kat sini kita tengok hibah ini boleh diberikan secara individu. Contoh tadi ustaz kata ustaz anak nombor 1 perempuan, nombor 2 perempuan, nombor 3 lelaki kan. Jadi kat sini ustaz rasa macam ustaz pun alhamdulillah kerja dewakannya dapat beli 3 buah rumah kan. So bagi rumah seorang satu kepada anak-anak tadi kan. So maksudnya bolehlah secara individu kan. Dan kalau kita nak bagi kepada mak ayah, tadi ustaz ada 1 juta. Rumah dah bagi dah ni kepada anak-anak seorang sebuah. 1 juta bagi kepada mak ayah. Ditakdirkan ustaz meninggal sebelum mak ayah, duit 1 juta tu mak ayah guna untuk kelangsungan hidup. Bahagia tak mak ayah agak-agaknya? Bahagia kan? Dia nak bergaduh tak dengan menantu dia? Tak. Sebab apa, dia anak dia dah tinggal kan. So itulah sebenarnya ustaz saya relatekan balik, bagi secara individu dan kita harmoni kan. Menggunakan hibah tadi. Yang ketiga adalah badan berautoriti yang mengesahkan hibah. So di mana badan autoriti yang mengesahkan hibah ini adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. So maksudnya kita buat ni bukan kita cakap-cakap sahaja tuan-tuan dan puan-puan para penonton. Kita ada badan autoriti yang akan mengesahkan dokumen hibah yang kita buat. Dan A adalah ada dokumentasi, ada videonya. So maksudnya dekat sini kita tak buat. Kalau kan kita tengok hari ni banyak kata mak dah hibahkan tapi mana dokumennya? Tidak ada. Jadi di luar sana ada sebut secara patuh syariah. Dan H tadi adalah yang akhir Jadi H yang awal. Ini adalah H yang akhir, iaitu hasrat. Kita semua ustaz, kita ada harta, kita ada hasrat tersendiri kan. Kalau kita beli rumah tadi saya sebut 3, ustaz dah letak dah. Rumah di Dato' On, anak sulung. Rumah di Uda, anak nombor 2. Rumah di Tampoi, anak nombor 3. Jadi itu adalah hasrat kita. Tetapi kalau kita tengok balik dengan faraid, mungkin dia ada waris-waris lain kan yang akan terima kalau kita tidak buat perancangan. Tetapi apabila menggunakan hibah ini, kita dapat melaksanakan hasrat kita tadi. Maksudnya sampailah ustaz beli 3 rumah tu untuk anak-anak. Sampailah hasrat ustaz nak bagi 1 juta kepada mak ayah. Kan? So itu adalah kita tengok menggunakan hibah itu, maka ini dapat menyempurnakan hasrat kita lah untuk memastikan penerima-penerima hibah itu dapat terima harta yang memang kita nak beri kepada mereka. Ya, baik. Jadi itu di antara rupanya adalah maksudnya. So kita bagi senang kan nak ingat kan. So senang itu sebenarnya ada yang kita boleh kaitkan dengan hibah itu sendiri. Okey, baik. Jadi tadi hibah tak perlukan kepada persetujuan waris. Betul. Kita jelas. Sekarang ni yang kira kita dah berada di penghujung perbualan bicara kita pada malam ini. Tapi saya nak cerita yang bukan saya nak ceritalah, saya nak kongsikan juga tentang yang hibah tu. Kalau saya pernah dengar satu kes tu, kalaulah hibah itu tak dilaksanakan ataupun tak diuruskan. Macam tadilah orang ambil take for granted, tak apa, pusaka ada, faraid ada. Tapi ternyata bila rupa-rupanya dia meninggal dunia, harta dia itu banyak dan tak ada anak. Okey. Contoh tak ada anak. Jadi kalau suami dia meninggal, jadi isteri 1/4 betul? Kalau pemilik hartanya suaminya. Okey, suami meninggal, isteri betul. Isterinya dapat 1/4. Jadi wali akan jatuh ke ataupun dia akan pergi kepada adik-beradik betul? Kalau ada mak ayah, maksudnya mak ayah dapatlah 3/4 tu. Tetapi kalau ayahnya tidak ada, mak dapat, adik-beradik dapat. Kalau mak tak ada, dekat situ adik-beradik dah akan dapatlah 3/4 tadi. Okey, contoh kalau lah adik-beradik dapat 3/4, kita ambil contoh saja. Cuba tuan bayangkan, dia dah duduk rumah tu dengan suaminya dah mungkin 30-40 tahun. Duduk rumah bahagia, kenangan-kenangan nostalgia bersama arwah suaminya. Tapi bila berlaku kematian tanpa pengurusan harta yang baik, dan ketika itu macam dah tak ada ibu ayah dan sebagainya, jadi 3/4, betul? Betul, 3/4. Jatuh kepada adik-beradik
si mati. Betul. Adik-beradik ipar Suami. dia. Betul. Jadi Muan cuba bayangkan, yang dia dah hidup 40 tahun, adik-beradik datang. Ginilah kak, dia kata, kita orang ni dah tak nak apa-apa lah, kita orang tak nak rumah ni. Kak duduklah, kak duduk, tak kisah. Kita orang dah ada rumah dah. Dia kata, cuma kita nak jumlah nilaian daripada 3/4. Pergi bank, letak-letak dinilaikan 500,000. 3/4, saya tak tahulah, lebih kurang 375,000 lebih kurang. Betul. Kat mana seorang isteri yang baru kehilangan suami, yang mana memerlukan bayar 375 supaya dia dapat terus hidup dalam rumah yang telah diusahakan oleh suami. Itu yang saya rasa perasaan hibah tu. Jadi saya nak tanya, siapakah sasaran ataupun golongan-golongan yang sepatutnya menguruskan hartanya dengan baik melalui hibah yang kita bincangkan pada malam ini? Okey, baik Ustaz. Kalau kita tengok di sini sebenarnya ada 12 yang Ustaz. Oh, banyak. 12 golongan kritikal yang perlu merancang harta menggunakan kaedah hibah. Tetapi malam ini kita kongsikan 4 dulu. Sebab saja. nanti lepas tu kita boleh kongsi dalam siri berikutnya kan. Sebab Ya, program betul. kita bersiri kan. Okey, so malam ini saya kongsikan dulu 4. Iaitu yang pertama adalah pasangan suami isteri yang membeli rumah secara bersama. Suami bayar, isteri bayar. Suami bayar, isteri bayar. Namanya 2 nama. 2 nama. Jadi kat situ kenapa kita lihat suami ada faraid dia. Isteri ada faraidnya. Persepsi seorang suami, ayang senang macam ni lah. Kita beli dua nama kan. Abang meninggal, rumah dapat kat ayang. Ayang meninggal, rumah dapat kat abang. Tetapi sebaliknya berlaku apabila berlaku kematian, suami ada, mak ayah lagi. Kan ditakdirkan pula macam kira Ustaz bagi tahu tadi, anak tak ada. Jadi separuh bahagian adik-beradik punya. So itu adalah antara golongan pertama yang perlu merancang harta menggunakan kaedah hibah. Yang kedua adalah pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja. So kenapa? Sebab ni kita tengok dia tidak ada asobah. Banyak dah kes-kes yang berlaku kan. Kalau kita tengok kes yang pernah viral sebelum ni pun ada melibatkan hanya ada anak perempuan sahaja. So mereka ini perlu membuat perancangan harta. Kenapa? Kalau tidak nanti anak-anak perempuan ini perlu berhadapan dengan ibu saudara ataupun bapa saudara wali untuk kepada mereka wali mereka untuk melepaskan hak tadi. Saya nak tanya jugalah, kalau wali mereka tu dapat bahagian yang besar, kemudian dia ambil bahagian ni tanpa dia memberi perhatian kepada anak tersebut, dia biarkan. Itu adalah salah satu kesilapan lah. Di mana sebenarnya walaupun dia tidak menerima harta, tanggungjawab itu masih di bawah si wali tadi. Si matilah kerana tak menguruskan harta. Ya betul. So itu adalah yang perkaranya. Yang ketiga adalah pasangan suami isteri yang mempunyai anak angkat. Kat sini saya suka nak kongsi kenapa anak angkat ni dia memang tidak mewarisi pusaka melalui faraid. Walaupun Ustaz disusukan oleh ibu angkat ataupun dipin dan dibentikan dengan ayah angkat. Ini ramai yang salah faham sebab dia rasa macam anak susuan kan. Dia rasa macam adik-beradik kandung lah. Tetapi sebenarnya yang disusukan itu tidak mewarisi pusaka melalui faraid. Dan yang keempat macam Ustaz sebut tadi adalah golongan yang tidak direzekikan zuriat. So maksudnya kat sini harta mereka Allah bagi banyak Ustaz kan. Tetapi cuma sedikit saja zuriat tu tidak ada. Bagaimana mereka boleh rancang harta gunakan kaedah hibah? Mereka boleh infakkan harta tadi. Jadi anak tadi nak mendoakan tak ada, tetapi amal jariah kan ada. So gunakan harta tadi untuk infakkan, untuk sambung amal jariah mereka walaupun mereka ini tidak direzekikan zuriat. Jadi ada 12 sasaran. Yang ada 12. Siapa-siapa boleh, tapi 12 sasaran ni lebih-lebih lagi difokuskan. Betul. Untuk melihat hibah ni satu perkara yang sepatutnya diambil cakna dengan sepenuhnya lah. Jadi seperti yang dikongsikan, pasangan suami isteri yang beli bersama, pasangan yang tak ada anak, yang punya anak angkat dan juga yang belum direzekikan zuriat lah. Betul. Jadi kita ada soalan ni, tapi untuk menjawab soalan ni saya nak tanya kepada puan supaya jawapannya lebih mudah. Saya nak tanyalah. Meninggal suami. Harta dia ada. Betul. Jadi harta tu diuruskan jenazahnya. Kemudian bayar hutang dengan Allah lah, macam fidyahnya ke dan sebagainya. Lepas tu hutang dengan manusia. Pak Ali dia hutang RM500, yang ni semua selesaikanlah, bayar pakai duit harta. Kemudian lepas tu selesaikan harta sepencarian. Jadi saya nak tanya, ada berbaki lagi ni? Duit si mati ada berbaki ni. Kalau duit si mati yang berbaki ni kalau telah dihibahkan semua, jadi saya nak tanya, berlaku ataupun tidak faraid yang dibagikan 1/4, 2/3 yang duk cerita asobah ni semua, berlaku ataupun tidak kalau harta telah habis dihibahkan? Okey, baik. Kalau kita tengok di sini sebenarnya harta yang dihibahkan itu
sebenarnya dia dah terkeluar daripada pusaka. Oh, dah keluar. Dah keluar daripada pusaka. Mana-mana harta yang tidak dirancang, hanya itu sahaja yang menjadi pusaka. Jadi yang Ustaz sebut tadi tu, yang mana-mana dihibahkan tu, dia dah tak termasuk dalam list pusaka tu. Tolak kos ke bumi, bayar hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, harta sepencarian, wasiat 1/3, itu dah jadi pusaka. So maksudnya kat sini, yang hibah dia tak termasuk dalam tu. Makanya yang dah hibahkan tak perlulah lagi faraid. Yang faraid tu baki pusaka saja tadi. Tetapi kalau dia dah hibah semuanya, tapi masih ada berbaki. Baki maksudnya mungkin kalau kita kata dia ada 1.5 juta, 1 juta dia dah hibah. 500,000 tak hibah lagi. Yang itu akan difaraidkan. Oh, begitu. Selepas tolak tu juga tadi yang Ustaz sebut tadi tu. Tolak harta sepencarian semua tu kan. Jadi saya harap penonton yang ada soalan tadi jelas. Maksudnya kalau ada 1.5 juta, 1 juta semua dihibahkan. Tapi ada 5 juta yang berbaki, barulah difaraidkan. Betul. Tetapi kalau habis bayar hutang, urusan jenazah, harta semua dah selesai, kemudian harta yang berbaki semua settle untuk hibah, maka ketika itu dah tak ada lagi urusan untuk difaraidkan. Jadi keluarga pun harmoni, pengurusan semua urusan dalam keadaan yang baik. Jadi saya rasa kita sebenarnya dah berada di penghujung. Saya rasa macam kita baru 15 minit dah. Sekejap je kan. Macam tak puas. Masa tu memang dia sangat jealous dengan kita Ustaz. Sidang penonton puas ataupun tidak sebenarnya. Saya rasa banyak lagi benda nak kongsi. Nanti bolehlah kemukakan komentar-komentar untuk kita, insyaAllah kita akan sambungkan siri yang seterusnya untuk kita bawa lagi. Selain daripada kita hibahkan kepada ahli keluarga, kita nak tahu pula hibah melalui peranan kita sebagai wakaf An-Nur untuk dijariahkan. Macam puan sebutlah, kalau anak tak ada, nak ngajar ilmu, kita pun baca kadang-kadang tegak-gagak, alif bata, alif ya mim buaya, susah juga macam itu. Jadi nak katakan kita perlukan ada satu instrumen yang mana boleh membantu kita benar-benar di akhirat kelak sebagai satu jambatan yang kukuh adalah dengan kaedah, dengan kita hibah, tapi kita wakafkan. Dan juga bila diwakafkan, dia akan melalui instrumen-instrumen yang seperti mana yang telah puan-puan melihat video yang telah kita tayangkan tadi. Terlalu banyak instrumen yang pada sehingga ke hari ini masih lagi kita setelah 20 tahun kita telah memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mudah-mudahan harap sidang penonton sama-sama mendoakan kami agar kami terus kuat dan dapat berkembang dengan baik dalam menyalurkan manfaat kepada masyarakat umum. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi puan-puan, saya rasa tak ada apa lagi lah. Saya rasa saya harap sidang penonton nantikan untuk siri yang ketiga. Kena selalulah buka page Wakaf An-Nur ni, nak tengok iklan dia bila. Kena like page Wakaf An-Nur. Like dan subscribe. Seksi first. Kalau tak like, kena rotan nanti. Saya bergurau. Jadi saya rasa sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan semua penonton dapat manfaat dan mulalah tidur-tidur ni terngiang-ngiang hibah. Mudah-mudahan esok dah boleh ambil tindakan dengan hubungi nombor-nombor yang tertera di bawah tersebut. Jadi hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.